Adakah Anda percaya pada jodoh? Orang sering berkata bahwa jika kita mempunyai jodoh dengan seseorang, suatu hari nanti kita pasti akan bertemu semula, seolah-olah ia telah diatur oleh takdir. Kisah ini bermula dari satu makan malam secara kebetulan, satu pertemuan yang membawa seseorang ke sebuah negara bernama Malaysia, dan kemudian diteruskan dengan satu kepercayaan bahwa tali jodoh itu tidak pernah terputus. Saya percaya itulah takdir. Mari kita lihat apa yang sebenarnya berlaku kepada mereka. Nama saya Annalina, seorang guru sekolah rendah di sebuah sekolah kecil berhampiran Bandar Tampere, Finland. Saya amat berbangga dengan kerja saya mendidik anak-anak. Karena di Finland, dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru adalah lebih sukar daripada menjadi seorang peguam. Saya terpaksa belajar pendidikan di peringkat sarjana muda selama 3 tahun, kemudian sarjana selama 2 tahun setengah lagi baru boleh melepasi halangan tersebut. Akhirnya, kini saya adalah seorang guru kelas rasmi yang bertanggung jawab untuk kelas saya sendiri. Namun, ada satu perkara yang membuatkan saya berasa tidak berdaya. Bapak saya mengalami sakit gigi yang teruk sehingga tidak boleh tidur, tetapi saya tidak dapat membantunya. Apabila menghubungi hospital awam, mereka memberitahu bahwa temu janji paling awal adalah 3 bulan lagi. Manakala di klinik swasta, kos rawatan hanya untuk 1 jam sudah mencecah 350 euro dan tiada tempat berdekatan rumah yang mempunyai kekosongan. Saya telah menelepon ke banyak tempat sehingga berasa putus asa. Pada ketika itu, satu pemikiran terlintas di pikiran saya. Saya telah berusaha keras untuk menjadi seorang guru di negara ini. Namun hanya sakit gigi Bapak pun saya tidak dapat bantu untuk ubati. Finland adalah sebuah negara kebajikan. Ini tidak salah. Segala peralatan sekolah pelajar ditanggung oleh kerajaan, tetapi apabila ahli keluarga saya jatuh sakit, ia menjadi tidak bermakna. Walaupun mempunyai pekerjaan yang stabil dan membayar cukai sepenuhnya, saya masih tidak mampu merawat bapak saya sendiri. Perasaan itu sungguh kosong. Malam itu, saya ada janji temu makan malam dengan Miley, rakan sekerja yang mengajar di kelas sebelah. Dia bakal berkahwin, jadi kami berjanji untuk bertemu bagi mengucapkan tahniah. Apabila tiba di restoran, saya melihat tunang Miley juga ada di sana. Dan apa yang lebih mengejutkan, ialah terdapat seorang rakan Malaysia, tunangnya turut duduk bersama. Akhirnya, kami terpaksa duduk semeja berempat. Satu situasi yang jarang berlaku di Finland, karena kami biasanya tidak berbual dengan orang yang tidak dikenali. Kesunyian itu bukanlah karena malu, tetapi ia adalah adab dan kurang bercakap adalah satu budaya asas kami. Dalam perbualan itu, saya mendapat tahu rakan Malaysia itu bernama Harris. Kali pertama mendengar namanya, saya sudah merasakan sesuatu yang aneh. Semasa Miley sedang berbual dengan tunangnya, saya secara tidak sadar menjeling ke arah orang yang duduk di sebelah saya beberapa kali. Dia tidak memakai suit mewah, tetapi gayanya memancarkan keterampilan yang segak. Dia bukan seorang yang banyak bercakap, tetapi apabila bercakap, dia hanya mengatakan perkara yang perlu. Sungguh pelik, saya tidak dapat mengalihkan pandangan daripadanya, bukan sahaja kerana rupanya yang kacak, tetapi juga cara percakapannya dan gerak tangannya. Walaupun dia orang asing, dia membawa satu perasaan mesra yang luar biasa. Saya pada mulanya bercadang untuk makan malam dalam diam dan kemudian pulang, tetapi hari ini tidak begitu. Ketegangan akibat sakit gigi Bapak yang terkumpul sepanjang hari membuatkan saya terlepas cakap secara tidak sengaja. Apabila mendengar bahwa pekerjaannya adalah doktor gigi, saya memutuskan untuk bertanya dengan cara yang agak kurang sopan. Di Malaysia, jika mahu buat rawatan gigi, adakah kena tunggu lama? Rawatan gigi, jika buat temu janji, keesokan harinya sudah ada slot. Kalau kes kecemasan, boleh buat terus pada hari yang sama. Jawaban beliau membuatkan saya terpaku seketika. Di Finland, perkara itu adalah mustahil. Setiap kali mahu berjumpa doktor, kami perlu melihat jadwal sebulan lebih awal. Tepat pada masa itu Harris menyambung. Jika begitu, mengapa Cik tidak cuba datang ke Malaysia untuk rawatan? Saya agak keliru dan terus bertanya kembali. Bolehkah buat begitu? Orang asing boleh datang ke hospital Malaysia untuk rawatan biasa ke? Harris dengan tenang meletakkan gelas minumannya dan menjawab. Sudah tentu boleh. Tiada masalah dari segi undang-undang. Asalkan ada pasport, boleh terima semua rawatan. Cuma insurans tidak boleh digunakan, perlu bayar kos penuh. Tetapi walaupun begitu, ia masih jauh lebih cepat dan lebih murah daripada klinik swasta di Finland. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepala saya. Jika perkara itu boleh dilakukan, mengapa kami tidak melakukannya? Tetapi, bukankah itu agak mengambil kesempatan? Kita bergantung kepada sistem negara lain.
Sedangkan kita tidak tinggal di sana, tanya saya ragu-ragu. Harris tersenyum nipis, tidak kelihatan marah, sebaliknya menunjukkan rasa faham. Itu bukan mengambil kesempatan. Apabila pelancong perubatan datang merawat di hospital di Malaysia, mereka membayar kos sepenuhnya, tidak menggunakan duit cukai rakyat. Hospital menerima bayaran perkhidmatan yang sewajarnya, dan pesakit mendapat rawatan segera. Itu adalah manfaat untuk kedua-dua belah pihak. Tiada siapa yang rugi. Sistemnya memang begitu. Mendengar penjelasan itu, saya merasakan rasa bersalah dalam diri saya, mungkin disebabkan oleh kerangka pemikiran yang diajar dari negara saya. Dan kata-kata Harris terus berlegar dalam pikiran saya. Mengapa kata-kata orang asing dari negara yang jauh boleh terpasak dalam ingatan saya begitu lama? Malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya baru mula sadar mungkin masalahnya bukan hanya pada sistem kesihatan. Apabila sampai di rumah, saya membuka semula message yang dihantar oleh Harris. Itu adalah file ringkasan mengenai prosedur rawatan, senarai klinik, dan anggaran kos. Dia tidak meminta apa-apa balasan. Penjelasannya juga ringkas dan padat. Itu membuatkan saya lebih kagum. Orang ini, adakah dia benar-benar ikhlas? Kemudian barulah saya tahu, baginya itu adalah perkara yang sangat biasa, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, apabila cuti musim panas bermula, saya memutuskan untuk memohon cuti dan membawa Bapa ke Malaysia. Bapa saya seorang arkitek yang bakal bersara. Pasti dia telah menanggung kesakitan yang banyak. Biasanya dia seorang yang pendiam, tetapi kali ini kesakitannya mungkin sudah melampaui batas. Apabila saya mencadangkan untuk ke Malaysia, dia hampir bersetuju serta-merta. Malaysia? Bagus sungguh. Sebelum bersara, Bapa juga teringin melihat seni bina Asia Tenggara. Saya terkejut dengan keputusan pantas Bapa. Harris tidak banyak bercakap, tetapi sentiasa menyokong keputusan saya secara senyap. Kemudian Miley berbisik kepada saya. Harris juga balik ke Malaysia pada hari yang sama. Mungkin naik penerbangan yang sama. Pada mulanya saya fikir itu hanya kebetulan, tetapi Miley menambah. Dia baru selesai menghadiri persidangan saintifik, jadi dia juga perlu pulang. Waktu penerbangan kamu berdua juga dekat. Apabila bertemu di lapangan terbang, Bapa saya kali pertama bertemu Harris. Selepas saya memperkenalkannya, Bapa saya menyapa dengan lebih mesra daripada biasa. Ah, kamukah doktor itu? Terima kasih banyak ya, Kitos Paljon, Pelastid Van Han Mihen. Terima kasih banyak kerana menyelamatkan orang tua seperti saya. Harris menundukkan kepala tanda hormat. Sama-sama Pak Cik. Nasib baik saya bertemu dengan Cik Annalina tepat pada masanya Pak Cik sedang menghadapi kesukaran. Kami bertiga menaiki penerbangan yang sama. Walaupun tempat duduk kami berjauhan, Harris telah berbincang dengan pramugari dan membantu kami untuk duduk berdekatan. Jika naik pesawat pada masa yang sama, minta tukar tempat duduk lebih mudah, jelasnya. Di dalam pesawat saya memberanikan diri bertanya soalan yang sebelum ini tidak berani saya tanya. Kenapa awak tolong kami begitu banyak? Harris berfikir sejenak lalu menjawab. Jika ada orang tolong sedikit, segala urusan akan jadi lebih mudah, bukan? Saya fikir jika Pak Cik dan Cik kena buat semuanya sendiri, pasti akan susah. Jawapan itu sekali lagi terpasak dalam fikiran saya dengan cara yang pelik. Pertolongan senyapnya perlahan-lahan meruntuhkan tembok dalam hati saya. Pesawat meluncur di atas awan. Saya tenggelam dalam lamunan. Saya sedar di Finland, tiada siapa pernah berkata begitu kepada saya. Penerbangan memakan masa sekitar 12 jam. Bapa saya sudah tertidur, manakala saya dan Harris berbual-bual. Dia bercerita tentang dirinya. Dia lulusan jurusan pergigian, bekerja di hospital kerajaan selama 2 tahun sebelum membuka klinik sendiri. Kali ini ke Finland adalah untuk menghadiri persidangan pergigian antara bangsa dan juga peluang bertemu tunang rakannya. Bapak Cik seorang arkitek? Hebatnya, tanya Harris. Ya, dia bakal bersara. Di Finland, dia kebanyakannya mereka bentuk bangunan awam. Sebenarnya dia juga sangat berminat dengan seni bina Asia. Harris tersenyum dan berkata, kalau begitu, apabila sampai di Kuala Lumpur nanti, ada banyak bangunan seni bina menarik untuk dilihat. Dari seni bina kolonial, Islamik, hingga pencakar langit modern, sangat pelbagai. Pesawat perlahan-lahan merendah, mendedahkan pemandangan Malaysia melalui tingkap, lautan hijau pokok kelapa sawit, jambatan panjang, dan bangunan-bangunan tinggi yang rapat. Satu pemandangan yang berbeza sama sekali dengan Finland muncul. Itu menara berkembar Petronas dan menara KL. Orang kata itu adalah ikon Kuala Lumpur yang paling indah, jelas Harris. Bapa saya terpegun melihat keluar tingkap. Cantik sungguh.
Tak sangka saya dapat melihat struktur seni bina seperti ini dengan mata sendiri. Jantung saya berdegup kencang. Bukan sahaja kerana keterujaan bakal menjejakkan kaki ke negara baharu, tetapi juga kerana orang yang duduk di sebelah saya. Adakah kami benar-benar sampai ke Malaysia? Walaupun perjalanan ini bermula dengan tujuan merawat bapa, saya berasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting sedang menanti saya. Keterujaan dan harapan yang tidak pernah saya rasakan di Finland mula membuak-buak dalam hati. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, saya tergamam dengan segalanya. Terminal yang luas, bersih, dan prosedur imigresen yang pantas tanpa disangka. Dan sebaik sahaja, keluar dari lapangan terbang, sistem pengangkutan Malaysia mengejutkan saya dengan kecekapan lebuh rayanya. Lebih daripada itu, Harris terus ke tempat letak kereta mengambil kereta yang ditinggalkannya dan memandu saya serta bapa terus ke klinik. Setiap langkahnya pantas dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan di Finland. Lapangan terbang di sini antara yang terbaik di dunia. Seni binanya berkonsepkan hutan dalam lapangan terbang, jelas Harris. Bapa saya memandang bangunan lapangan terbang dengan mata seorang arkitek. Strukturnya sangat menarik. Cara mereka menggunakan tiang-tiang dan cahaya semula jadi sungguh hebat. Kejutan masih belum berakhir. Apabila kami menaiki kereta Harris, sistem navigasi memaparkan keadaan trafik masa nyata dan mencadangkan laluan terbaik. Harris memandu dengan cekap sambil menjelaskan tentang bangunan dan lanskap yang kami lalui. Bangunan tinggi di sana itu kawasan KLCC dan Bukit Bintang, pusat ekonomi penting Kuala Lumpur. Di sana ramai ekspatriat tinggal. Bapa saya membulatkan mata. Kawasan komersial sebesar itu? Harris ketawa dan mengangguk. Ya, Kuala Lumpur adalah bandar yang berkembang sangat pesat, jadi banyak pencakar langit dibina. Malah KLIA juga dibina di kawasan yang dahulunya ladang kelapa sawit. Kata-kata itu membuatkan saya dan bapa berpandangan kagum. Di Finland, tanah yang luas menyebabkan kami tidak pernah memikirkan perkara seperti itu. Selepas kira-kira 50 menit memandu, kami tiba di klinik Harris di kawasan Monkiara. Ia berbeza sama sekali dengan apa yang saya bayangkan. Klinik itu dihias mewah dengan peralatan moden. Kaunter penyambut tetamu kelihatan seperti lobi hotel dan suasana yang selesa memberikan impak kuat kepada saya. Pak Cik, sekarang kita akan mulakan pemeriksaan awal dulu ya. Cik Annalina, tolong isikan beberapa borang di kaunter. Harris memberi arahan kepada staf untuk membantu bapa saya, manakala saya mengisi borang yang diperlukan. Apa yang mengejutkan ialah semua dokumen mempunyai versi bahasa Inggris dan terdapat juga risalah panduan khas untuk pesakit antarabangsa. Di Malaysia, pelancongan kesihatan sangat maju, Cik. Ramai orang luar datang ke sini untuk rawatan. Jururawat yang membantu saya mengisi borang menjelaskan. Selepas pemeriksaan awal, Harris mula memeriksa keadaan gigi bapa. Dari X-ray hingga imbasan 3D, semua proses berlaku dengan pantas. Lebih mengejutkan lagi, dia boleh memaparkan keputusan pada skrin besar dan menjelaskan secara terperinci kepada kami serta merta. Pak Cik lihat di sini ya, ada jangkitan telah terbentuk, saraf tunjang dah terdedah, pasti sakit sangat kan? Kita boleh mulakan rawatan hari ini. Bapa saya menghela nafas lega mendengar penjelasan itu. Di Finland, jarang sekali doktor menjelaskan dengan begitu teliti. Jadi boleh mula terus ke? Tanya bapa saya. Boleh. Mula sekarang, mungkin ambil masa sekitar 1,5 jam. Mendengar ayat itu, saya sekali lagi terkejut. Jika di Finland hanya untuk diagnosis sahaja, sudah kena buat temu janji hari lain untuk rawatan. Tetapi di sini, semuanya selesai dalam 1 hari. Semasa menunggu, saya duduk di ruang menunggu. Staf klinik membawakan kopi dan bertanya sesuatu dalam bahasa Melayu. Apabila melihat saya tidak faham, dia terus bertukar kepada bahasa Inggris yang fasih. Jika Cik perlukan apa-apa lagi, beritahu saya ya. Kebaikan hatinya membuatkan saya terkejut dan berasa hangat hati. Di Finland, jarang ada orang yang menawarkan bantuan dengan begitu mesra secara proaktif. Kira-kira 1,5 jam kemudian, Harris membawa bapa saya keluar. Wajah bapa saya kelihatan jauh lebih ceria. "Bapa rasa macam mana?" tanya saya. "Macam ada magisna, sakit hilang sepenuhnya." Dr. Harris memang hebat, puji bapa. Harris tersenyum rendah diri. "Terima kasih atas pujian Pak Cik. Pak Cik hanya perlu datang 2 kali lagi untuk selesaikan rawatan." "2 kali saja? Begitu cepat?" tanya saya terkejut. "Ya, hari ini kita sudah selesaikan bahagian kecemasan. Bakinya hanya perlu datang 2 kali lagi." Semasa membayar bil, saya sekali lagi terkejut kerana jumlah kos hanya 1,3 berbanding hospital swasta di Finland. Pasti ini harga untuk warga asing,
Mungkin lebih tinggi dari warga tempatan, tetapi masih jauh lebih murah daripada jangkaan kami. Hanya ini sahaja? Tanya saya melihat resit. Harris tersenyum dan mengangguk. Ya, di Malaysia, sistem kesihatan sangat efisien jadi kosnya agak berpatutan. Meninggalkan klinik, Harris menghantar kami ke hotel yang telah ditempahnya. Hotel itu terletak di tengah-tengah Bukit Bintang dan pemandangan bandar dari tingkap sungguh menakjubkan. Esok petang Bapak Cik ada temu janji. Sebelah pagi kita pergi melawat Kuala Lumpur sekejap ya, cadang Harris. Bagus juga. Kita nak kemana? Tanya saya. Dengar kata Bapak Cik minat seni bina. Saya bercadang bawa Pak Cik lihat bangunan bersejarah di Dataran Merdeka. Pasti Pak Cik suka. Atau jika pergi jauh sedikit, kita boleh ke Melaka. Di sana ada tapak warisan sejarah yang dipelihara dengan sangat baik. Mata Bapak saya bersinar, menarik sungguh. Kami berjanji untuk bertemu awal pagi esok. Apabila saya bersiap masuk ke hotel, Harris memanggil saya. Cik Annalina, jika ada apa-apa yang tidak selesa, hubungi saya bila-bila masa ya. Saya akan bantu semampu saya. Terima kasih banyak Harris. Berkat awak, saya rasa sangat tenang. Harris tersenyum hangat lalu mengucapkan selamat tinggal. Selepas dia pergi, saya masuk ke bilik dan memandang keluar tingkap. Malam Kuala Lumpur bermandikan cahaya lampu. Tempat ini benar-benar dunia yang berbeza berbanding Finland. Tetapi peliknya, saya berasa selesa dalam suasana asing ini. Bapa saya sedang berehat di atas katil. Annalina, datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Negara ini sungguh hebat. Saya mengangguk. Ya, saya pun fikir begitu. Memandang Kuala Lumpur pada waktu malam, saya tidak dapat menahan rasa teruja menunggu hari esok. Dan dalam harapan itu, ada bayangan Harris. Sungguh kelakar apabila orang asing yang baru saya temui di bandar asing menjadi orang yang paling dipercayai. Adakah perasaan ini sekadar rasa terhutang budi, atau lebih daripada itu? Saya masih belum pasti. Tetapi satu perkara yang pasti, saya sangat menantikan perjalanan ini dan setiap detik yang bakal tiba. Proses rawatan seterusnya hanya mengambil masa tepat 1 hari tambahan untuk selesai. Saya sangat kagum. Bapak saya sudah sihat sepenuhnya. Klinik Harris lebih efisien daripada yang saya fikirkan. Dari 2 sesi tambahan akhirnya hanya perlu 1 sesi lagi. Kepantasan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan di Finland. Sekarang Bapak rasa macam mana? Tanya saya selepas Bapak selesai rawatan. Sempurna nak. Tak ada rasa sakit lagi. Sebenarnya dah lega dari hari pertama, tapi hari ini pulih sepenuhnya. Harris tersenyum dan menjelaskan perkara yang perlu diberi perhatian. Dalam minggu pertama, Pak Cik elakkan makanan keras dan makan ubat ikut mas saya. Namun masalah timbul selepas itu. Bapak saya mula berasa bosan. Kami datang ke sini untuk seminggu, tetapi rawatan selesai dalam 2 hari. Walaupun sudah melawat sekitar KL, Bapak saya berkata, dia mahu melihat kehidupan penduduk tempatan berbanding gaya pelancong. Harris berfikir sejenak lalu berkata, di kawasan perumahan saya ada pusat komuniti atau rukun tetangga. Di sana ada banyak program untuk warga emas seperti main dam haji, catur, atau senam robik. Pak Cik cubalah ke sana. Mungkin ada masa yang menyeronokkan. Mula-mula saya ragu-ragu, tetapi apabila membawa Bapa ke sana, dia lebih gembira daripada saya. Di pusat komuniti itu ramai warga emas yang sudah bersara sedang duduk berbual. Antara mereka ada beberapa orang bekas jurutera yang pernah bekerja di luar negara, jadi boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Suasananya seperti sesi pertukaran budaya antara bangsa. Bapa saya baru duduk di meja catur. Dia dengan cepat belajar peraturannya. Selepas makan tengah hari, dia malah menyertai kumpulan menyanyi lagu-lagu lama. Saya terkejut melihat pemandangan itu. Ini bukan Finland, tapi kenapa dia boleh bergaul dengan orang Malaysia dengan begitu baik? Harris ketawa dan berkata, orang Malaysia sangat mesra dengan orang luar, terutamanya orang tua. Mereka lebih terbuka. Walaupun budaya berbeza, kebaikan manusia mungkin sama di mana-mana. Hari itu Bapak saya mendapat kawan-kawan baharu di pusat komuniti dan berjanji untuk makan malam bersama mereka, jadi saya terpaksa pulang dahulu. Jangan risau Annalina, malam ini kawan-kawan akan hantar Bapak balik hotel. Kamu pergilah jalan-jalan dengan tenang. Saya kagum dengan kemampuan adaptasi Bapak. Saya selalu fikir dia seorang yang pendiam dan introvert, tak sangka dia ada sisi peramah begini. Harris kembali bekerja, manakala saya bersiar-siar sendirian di bandar Kuala Lumpur. Saya memutuskan untuk menaiki MRT ke Bukit Bintang dan terpegun dengan sistem pengangkutan awam di sini. Papan tanda bukan sahaja dalam bahasa Melayu, tetapi juga bahasa Inggris. Saya dapat rasakan keprihatinan terhadap pelancong di mana-mana.
Saya kagum dengan peta laluan kereta api yang dibahagikan mengikut warna dan nombor stesen, memudahkan orang yang tidak faham bahasa untuk mencari destinasi. Di Finland, agak sukar mencari ketelitian sebegini. Apabila tiba di kawasan Bukit Bintang dan Jalan Alor, saya melihat jalan yang penuh dengan tenaga anak muda. Ada penghibur jalanan yang berbakat, orang yang berpakaian bergaya, dan kedai-kedai rekaan unik. Tempat ini seperti pusat keremajaan di KL. Saya masuk ke sebuah kafe. Menu juga ada penjelasan dalam bahasa Inggris. Staf apabila melihat saya orang asing terus menyapa dalam bahasa Inggris. "Cik datang sini kali pertama ke? Cik suka kawasan ini?" Saya tersenyum dan menjawab, "Ya, ini tempat yang sangat menarik. Saya suka suasana meriah dan bebas di sini." Semasa duduk minum kopi dan melihat orang ramai lalu lalang, saya melihat ramai orang dari pelbagai kewarganegaraan. Tempat ini memberikan rasa seperti ruang di mana budaya Malaysia bersatu dengan suasana antarabangsa. Apabila saya sesat jalan, seorang pelajar college secara proaktif datang membantu. "Cik nak kemana? Biar saya bantu." Pelajar itu dengan teliti menunjukkan jalan sampai ke destinasi. Kebaikan ini sangat berharga. Di Finland, jika tanya jalan, kebanyakan orang hanya akan tunjuk jari ke arah itu sahaja. Sebelah malam, saya menghantar mesej kepada Harris. Dia kata akan datang jumpa saya selepas kerja dan mencadangkan ke Dataran Merdeka dan River of Life. Apabila tiba di sana, saya melihat ramai orang sedang bersantai melihat air pancut dan lampu biru. "Orang Malaysia suka berkumpul di luar begini ke?" tanya saya. "Ya, terutamanya bila cuaca baik, orang akan keluar makan sate, nasi lemak dan minum teh tarik." "Sate, nasi lemak dan teh tarik?" "Betul tuh. Teh tarik ais yang sejuk adalah kegemaran rakyat Malaysia." Harris pergi membeli makanan dari gerai berdekatan. Kami duduk di tepi sungai sambil makan dan berbual. Cahaya malam Kuala Lumpur memantul di permukaan air mencipta pemandangan yang indah. "Kenapa awak nak jadi dokter gigi?" saya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berfikir sejenak lalu menjawab, "Masa kecil, nenek saya sakit gigi sangat. Masa itu di kampung klinik gigi jauh. Akhirnya nenek terpaksa cabut semua gigi. Melihat keadaan itu, saya fikir bila besar nanti saya nak bantu orang macam nenek. Jadi saya jadi dokter gigi. Sebab itu sekarang setiap kali rawat orang tua, awak beri perhatian istimewa." "Ya, Cik Annalina pula? Kenapa nak jadi guru?" Saya berfikir sebentar. Dari kecil saya sangat kagum dengan profesion guru. Di Finland, guru adalah pekerjaan yang sangat dihormati masyarakat. Saya terkesan dengan tanggung jawab untuk membina masa depan bersama kanak-kanak. Harris mengangguk. "Hebat sungguh. Pendidik dan doktor adalah pekerjaan yang membantu orang." Perbualan berlangsung secara semula jadi sehingga lewat malam. Saya menelepon bapa. Dia kata sudah balik ke hotel dan nampak sangat gembira dapat bersama kawan-kawan baharu. "Annalina, esok bapa nak ke pusat komuniti lagi boleh? Hari ini baru belajar catur. Esok dah janji nak lawan betul-betul." "Boleh, nanti Annalina hantar bapa." Saya letak telefon dan memandang Harris. Dia sedang ketawa. "Ada apa yang kelakar?" tanya saya. Bapa Cik pandai sesuaikan diri. Biasanya orang asing ambil masa untuk biasa dengan budaya Malaysia. Saya pun terkejut. Tak pernah tengok bapa seceria itu. Harris memandu menghantar saya pulang ke hotel. Dalam kereta, dia bertanya dengan hati-hati. "Cik Annalina rasa Malaysia macam mana? Ada beza dengan apa yang Cik fikirkan?" Saya menjawab jujur. "Ya, sangat berbeza. Mula-mula saya tak letak harapan apa-apa, tapi ia jauh lebih baik dari yang saya sangka. Orang sangat baik, sistem pun efisien. Tempat ini ada tarikan berbeza berbanding Finland." "Jadi Cik nak tinggal lama sikit tak? Ada berapa hari lagi?" "Kira-kira 3 hari. Mula-mula saya rancang seminggu untuk persediaan rawatan, tapi tak sangka siap lebih awal." Harris diam sejenak lalu berkata, "Walaupun masa singkat, saya harap Cik akan ada kenangan indah bila balik nanti." Di depan hotel, apabila kami bersedia untuk ucap selamat tinggal, Harris berkata, "Esok saya ambil cuti. Saya nak bawa Cik dan Pak Cik pusing-pusing Kuala Lumpur dan Putrajaya." Saya terkejut dan bertanya, "Betul ke? Boleh ke? Habis kerja awak macam mana?" "Tak apa, klinik saya, jadi saya boleh atur sendiri." Apabila balik ke hotel, saya cerita hal ini pada bapa. Dia juga sangat gembira. Harris tu memang orang baik, macam orang Finland. Saya ketawa dan menjawab, "Bapa, Harris tu orang Malaysia lah." "Oh, bapa lupa. Mungkin sebab gaya dia semula jadi sangat." Saya baring di katil dan memikirkan apa yang berlaku hari ini. Mula-mula bertemu dia hanya seorang dokter gigi Malaysia yang ditemui secara kebetulan. Tapi sekarang saya rasa dia macam kawan rapat yang dah lama kenal.
Adakah perasaan ini hanya rasa terhutang budi atau lebih daripada itu? Saya masih belum pasti. Tapi satu perkara yang pasti, perjalanan ini bukan sekadar untuk rawatan, ia membawa pengalaman baharu dalam hidup saya. Saya sangat menantikan hari esok, hari untuk luangkan masa bersama Harris dan alami setiap detik di negara asing ini. Hari-hari bersama Harris dan Bapa berlalu dengan pantas. Bapa saya perlu pulang ke Finland dahulu mengikut jadwal. Rawatan dah selesai, dan kesehatannya jauh lebih baik. Tapi sampai saat akhir sebelum pergi, dia masih nampak berat hati. Kalaulah boleh tinggal sini beberapa hari lagi, keluh bapa saya. Kata-kata itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Pelik apabila bapa saya yang seumur hidup tinggal di Finland dan bakal bersara boleh rasa terikat dengan negara asing sebegitu rupa. Tapi saya juga ada perasaan yang sama. Dalam perjalanan dari lapangan terbang menghantar bapa, saya belum pulang lagi. Harris perlahan-lahan mencadangkan, jika tak keberatan, Cik Annalina tinggallah beberapa hari lagi. Masih ada baki 2 hari lagi kan? Saya mengira dalam kepala, saya masih ada masa. Sepatutnya saya balik dengan bapa, tapi tinggal seorang diri juga satu pilihan. Ya, saya nak tinggal, masih banyak tempat saya nak tengok. Kalau begitu, Cik nak jumpa kawan-kawan saya tak? Malam ini kami ada janji nak lepak mamak. Kalau Cik ikut mesti seronok. Saya memutuskan untuk pergi berjumpa kawan-kawan Harris. Perjumpaan itu lebih meriah dari yang saya sangka. Mula-mula saya ingat hanya makan malam tenang. Tapi tidak lama kemudian, teh tarik dan pelbagai makanan sampai dan saya mula keliru dengan budaya lepak yang berbeza dengan Finland. Suasana di kedai mamak itu riuh rendah dengan gelak ketawa. Ini budaya lepak Malaysia. Duduk di kedai terbuka, minum teh tarik, makan roti canai sampai lewat malam adalah perkara penting, jelas Harris di sebelah. Di Finland, parti sebegini biasanya tamat sekitar jam 11 malam. Tapi di sini, itu baru permulaan. Kawan-kawan Harris juga orang yang sangat kelakar. Hu ialah seorang arkitek, manakala Yasmin ialah pensyarah bahasa Inggris di sebuah universiti. Semua orang fasih berbahasa Inggris, jadi perbualan lancar, dan mereka tidak melayan saya seperti orang asing. Annalina dah lama di Malaysia? Tanya Yasmin. Belum, ini kali pertama saya. Biarta? Tapi nampak macam dah biasa sangat dengan budaya Malaysia. Hebat betul. Tak lama kemudian, saya sudah ketawa bergurau dengan mereka secara semula jadi seolah-olah dengan kawan rapat. Annalina, cuba makan nih. Hu menghulurkan sepinggan makanan. Ini apa? Kerabu daging. Pedas sikit. Makanan kegemaran orang sini. Mula-mula saya ingat tak ada apa-apa. Tapi lepas makan satu suap, tak lama kemudian saya rasa macam ada api dalam mulut. Saya minum air banyak tapi tak hilang. Tiba-tiba pelayan kedai senyap-senyap bawakan satu gelas susu atau minuman yogurt. Cik baru makan kali pertama kan? Minum nih, lepas makan pedas minum susu akan lega. Keprihatinan kecil itu sekali lagi membuatkan saya kagum dengan kebaikan penduduk negara ini. Jiwa yang sentiasa sedia membantu orang lain sungguh mengharukan. Hari itu kami keluar sampai lewat malam. Melawat kawasan sekitar KLCC yang bermandikan cahaya. Apabila berjalan dengan Harris pada awal pagi, dia bertanya, Cik Annalina, kalau boleh, Cik tinggal lama sikit lagi boleh tak? Saya menjawab, tak boleh. Tak. Mungkin dalam hati saya dah fikir pasal ni. Perasaan nak tinggal sini lebih lama datang dulu sebelum perasaan kena balik. Sebenarnya saya pun tak pasti. Saya kena balik ke sekolah. Ya. Saya cuma cuba tanya saja. Dalam perjalanan balik ke hotel, kata-kata Harris terngiang-ngiang. Perasaan nak tinggal makin kuat tapi ada masalah realiti. Kerja, rumah, dan seluruh kehidupan di Finland. Keesokan harinya, kami pergi melancong ke Melaka. Semasa berjalan di antara bangunan merah bersejarah, Harris menjelaskan sejarah Malaysia. Bangunan Stadhuis ini dibina zaman Belanda, Kubu Afamosa zaman Portugis. Melaka penuh dengan sejarah penjajahan, tetapi kini menjadi warisan dunia. Cantik sungguh. Di Finland tak ada seni bina kolonial tropika sebegini. Selepas Melaka, kami kembali ke KL dan meneroka Pasar Seni dan Petaling Street. Rumah kedai lama begini masih ada orang duduk ke? Tanya saya. Ya, sebahagian rumah, sebahagian jadi kafe atau kedai kraftangan. Dulu orang nak robohkan, tapi sekarang mereka sedar, nilai warisan jadi dipelihara dengan baik. Tengah hari itu kami makan nasi campur tradisional. Cara hidangan dengan pelbagai lauk pauk berwarna-warni nampak seperti karya seni. Makanan Malaysia sangat mementingkan kepelbagaian rasa. Apabila malam menjelang, Harris membawa saya ke satu tempat istimewa, Menara KL Skydeck. Apabila naik ke puncak, seluruh Kuala Lumpur terhampar di depan mata. Pemandangan malam seperti bintang jatuh ke bumi sungguh mempesonakan.
Pemandangan dari sini paling cantik, kata Harris. Cantik sampai tak boleh percaya. Di Finland tak ada pemandangan begini. Di satu sudut, ada tempat kunci mangga digantung, tanda cinta pasangan kekasih. Kita coba gantung satu, cadang Harris dengan malu-malu. Saya teraga agak sekejap lalu mengangguk. Kami menulis nama pada mangga kunci itu hanya sebagai kenangan. Tapi saya rasa ia lebih bermakna daripada sekadar cenderamata. Semasa turun, Harris dengan berat hati berkata, "Sebenarnya saya ada benda nak cakap." Saya berhenti dan memandangnya. Untuk saya pindah ke Finland bekerja, saya kena ambil semula lesen amalan, sedia banyak benda dari bahasa sampai praktikal. Itu bukan proses mudah, mungkin kena ubah seluruh hidup. Kata-kata itu mengejutkan saya. Maksudnya Harris sedang merancang ke Finland? Awak dah fikir sampai tahap itu? Dari kali pertama jumpa Cik Annalina, saya dah rasa sesuatu yang sangat istimewa, macam jodoh. Saya diam sejenak memandang Harris lalu berkata, "Awak tahu tak, saya mula bayangkan yang saya akan datang sini untuk hidup." Harris terkejut. "Apa? Cuma nak buat gigi saja pun dah susah begitu di sana. Kalau sakit lebih teruk, saya tak tahu boleh hadapi ke tak. Di sini sekurang-kurangnya saya boleh cuba buat sesuatu. Dan sepanjang hari-hari ini, saya fikir di Finland saya bukan sedang hidup, tapi sedang wujud. Di sini saya nak cuba hidup sekali lagi." Harris mengangguk, diam, lalu berkata perlahan, "Kalau begitu, saya akan atur semuanya dan ke Finland." Maksud saya, Cik nak ke sini?" "Ya, tak perlu awak berkorban sampai begitu. Biar saya datang ke sini, mungkin lebih semula jadi. Ini juga keputusan saya sendiri." Harris perlahan-lahan memegang tangan saya. "Saya hormati keputusan Cik dan saya akan tunggu. Walau macam mana pun, saya sangat gembira dapat melangkah bersama Cik." Saya tersenyum. "Sekarang saya akan balik. Tapi kali ini untuk bersiap kembali ke sini." Sebaik sahaja melafazkan kata-kata itu, hati saya rasa lega. Arah hidup saya sedang berubah, tapi peliknya harapan lebih besar dari ketakutan. Esoknya saya patut balik, tapi saya lengahkan sekejap dan hantar email ringkas minta cuti tanpa gaji tambahan seminggu. Saya telefon bapa, dan peliknya dia sangat gembira. "Annalina, kali ini luangkan masa untuk diri sendiri. Sebenarnya bapa lebih lega bila kamu di sana." Apabila beritahu Harris, dia juga sangat gembira. Dan kami ada tambahan seminggu bersama. Harris bawa saya ke Taman Botani Perdana. Kami berbasikal di sana. Lama tak kayuh basikal, tapi bila berbasikal sebelah Harris, saya tak tahan ketawa. Setiap kali saya nak jatuh, dia cepat-cepat datang sambut. Makan malam, kami ke Cangkat Bukit Bintang kawasan antarabangsa. Hidup di Malaysia, tapi dapat makan makanan pelbagai negara juga, satu perkara menarik. KL memang bandar antarabangsa, kata Harris. Dalam makan malam, saya tanya perlahan, "Harris, masa tu awak cakap nak ke Finland tu ikhlas ke?" Harris berubah muka jadi serius. "Ikhlas. Sebenarnya saya baru fikir pasal tu kali pertama bila jumpa Cik Annalina, bahawa kalau orang ini, saya sanggup ubah seluruh hidup saya." Kata-kata itu menghangatkan hati saya. Saya juga ikhlas nak mula hidup baru di Malaysia, tak tahu boleh buat ke tak. Saya rasa boleh. Cik ada kelayakan guru Finland, boleh kerja di sekolah antarabangsa. Saya akan tolong sedaya upaya. Kita sedia sama-sama ya. Malam itu kami berjalan di tepi River of Life yang diterangi lampu biru dan kabus buatan. Suatu hari nanti bila Cik Annalina dah jadi orang KL, kita akan jalan-jalan sini lagi. Awak janji ya? Ya, saya janji. Keesokan harinya kami cari maklumat kehidupan di Malaysia. Kami ke ejen hartanah dan tengok sekolah antarabangsa. Rupa-rupanya peluang lebih banyak dari yang saya sangka. Di Malaysia, permintaan guru ekspatriat sangat tinggi. Malam itu kami makan di rumah Harris. Ini kali pertama saya ke ruang pribadinya. Kondominiumnya bersih, moden, dan nampak pemandangan KL. Harris masak sendiri lauk pauk Malaysia. Tom yum, udang masak merah. Masak adalah hobi saya. Kalau Cik Annalina datang Malaysia, saya akan masak selalu. Selepas makan, kami duduk di balkoni. "Kalau saya betul-betul datang Malaysia, boleh ke saya sesuaikan diri?" Tanya saya dengan sedikit bimbang. Pasti tak mudah. Kena belajar bahasa, budaya beza. Kadang-kadang mungkin rasa sunyi. Tapi saya akan sentiasa ada di sisi. Dan saya rasa Cik Annalina sangat pandai adaptasi. Kemudian Harris berkata lagi, "Kalau hidup di Malaysia susah sangat, saya boleh juga ke Finland. Kita masih ada pilihan." Ayat itu buat saya ketawa. "Kita belum mula lagi, awak dah sedia plan B?" "Bersedia awal adalah kelebihan saya." Harris turut ketawa. Malam itu saya fikir, saya akan balik Finland, tapi itu bukan pengakhiran. Ia adalah proses persediaan untuk permulaan baharu. Di Finland, saya kembali bekerja, tapi hati saya dah tertinggal di Malaysia.
Saya rindu kerabu daging pedas tuh, rindu tenaga KL, dan rindu Harris. Kami buat panggilan video setiap hari. Harris tolong saya cari maklumat, visa, kerja, dan tempat tinggal. Hari ini kita belajar ucapan asas ya. Coba cakap apa kabar, Harris ajar saya bahasa Melayu. Satu hari, saya buat keputusan penting dan beritahu kawan-kawan sekerja. Saya nak pindah ke Malaysia. Reaksi mereka mengejutkan. Betul ke? Kerabu tu sedap sangat ke? Gurau Susan, kawan baik saya. Annalina, keputusan besar nih. Mungkin saya sentiasa cari sesuatu yang berbeza. Memulakan hidup baru di Malaysia memang menakutkan, tapi harapan lebih besar dari ketakutan itu. Susan berfikir sejenak lalu berkata, kalau macam tu kami ikut sekali boleh tak, teringin juga nak melancong. Akhirnya 5 orang kawan guru Finland saya merancang perjalanan ke Malaysia. Bagi mereka melancong, bagi saya ia langkah pertama hidup baharu. Saya beritahu bapa, dan peliknya bapa pun nak ikut. Bapa nak pergi, walaupun dah pergi sekali masih banyak benda nak tengok. Bapa pun nak jumpa kawan-kawan dam haji di pusat komuniti tu. Saya terkejut. Tak sangka bapa yang nak bersara ni nak ikut pengembaraan begini. Kami mula belajar bahasa Melayu. Mula-mula susah, tapi tulisan Rumi memudahkan kami. Saya tunggu habis semester untuk berhenti kerja. Saya sewakan rumah, jual barang. Bapa juga sibuk uruskan hal persaraannya. Kawan-kawan buat parti perpisahan. Pengetua kata, jika nak balik, tempat kamu sentiasa ada. Saya berterima kasih, tapi dalam hati tahu saya takkan kembali. Hari berlepas di lapangan terbang Helsinki riuh rendah. 7 orang kesemuanya. Dalam pesawat kami belajar bahasa Melayu. Nama saya Annalina. Apabila tiba di Klia, Harris sudah menunggu. Kawan-kawan saya ucap tahniah. Harris sambut semua dengan mesra, terutamanya bapa saya. Pak Cik, kawan-kawan pusat komuniti dah tunggu Pak Cik. Kami menginap di hotel, sementara saya dan Harris pergi melihat beberapa kondominium yang dah disedia awal. Kawan-kawan saya mula jadual pelancongan mereka. Ini tempat pertama, dekat dengan sekolah antarabangsa. Pergi balik kerja senang. Harris tunjuk kondo pertama. Luas, bersih, ada kolam renang, harga pun munasabah. Saya terus pilih yang pertama. Esoknya Temuduga di sekolah antarabangsa. Dengan pengalaman sistem pendidikan Finland, Temuduga berjaya dan saya dapat tawaran kerja. Kami sangat berminat dengan model pendidikan Finland, kata pengetua sekolah itu. Malam itu kami buat parti meraihkan kejayaan di restoran tepi Tasik. Kawan-kawan saya asyik dengan makanan Malaysia, terutamanya sate kajang dan kepak ayam. Patut ada makanan ni di Finland, kata Matthias. Seminggu berlalu, kawan-kawan balik, tapi bapa saya buat keputusan mengejutkan untuk tinggal lagi. Bapa nak selesaikan hal rumah di Finland kemudian akan balik sini. Kali ini bapa nak tinggal lama. Masa berlalu, saya makin serasi. Bahasa Melayu saya makin baik. Hubungan dengan Harris makin mendalam. Satu hari ketika berjalan di tepi Tasik Putrajaya, Harris melamar saya. Annalina, masa bersama awak adalah masa paling bahagia. Kahwin dengan saya? Jawapan saya, ya, sudah tentu. Saya dan Harris berkahwin setahun selepas saya pindah. Majlis ringkas tapi meriah dengan kehadiran kawan dari Finland dan Malaysia. Bapa saya menitiskan air mata gembira. Sekarang, kawan Harris, sudah kahwin dengan Yasmin. Susan, kawan saya yang asalnya cuma datang melancong, kini dah pindah ke sini juga dan berkahwin dengan rakan sekerja Harris. Ramai pasangan antarabangsa lahir. Miley dan suaminya dah ada anak. Dan sekarang kami juga sedang menuju ke arah itu. Saya sedang hamil 5 bulan. Kali pertama dengar degupan jantung bayi, Harris menangis. Bapa saya juga dah pindah terus ke Malaysia. Kami cari rumah kecil dekat dengan kondo kami. Dia selalu datang makan malam. Dia bangga cerita pada orang, anak saya guru di sini, menantu saya doktor, bakal dapat cucu. Bapa rajin belajar bahasa Melayu dan tengok drama Melayu. Kemurungan lepas kematian ibu dulu nampaknya dah hilang. Cahaya matahari tropika menyinari tingkap. Hari ini hari yang indah. Kadang-kadang kenangan Finland datang, Tasik tenang, salji, aurora borealis. Tapi rindu itu bukan kesakitan, ia kenangan manis. Sekarang saya ada 2 kampung halaman, satu Finland, satu Malaysia. Akhirnya, teka-teki hidup saya hampir lengkap. Pelik, perjalanan bermula dari sakit gigi membawa saya ke sini. Mungkin ini yang dikatakan takdir. Jika hari itu saya tak pergi makan malam dengan Miley, mungkin saya tak jumpa Harris. Tapi ada kuasa halimunan yang temukan kami. Sekarang saya bakal mulakan bab baharu sebagai guru, istri, dan bakal ibu. Saya tak takut lagi kerana ada mereka di sisi. Kisah ini mungkin tinggalkan kesan pada Anda. Jika begitu, kongsikanlah. Kerana setiap kehidupan adalah satu perjalanan.
Dan kadang-kadang satu keputusan kecil boleh bawa kita ke destinasi bahagia yang tak disangka.